Okay, so hari ini kita tengok satu lagi kumpulan soalan di mana kalau kamu baca soalan ini, dia akan bagi rumus SN ataupun TN yang baru. Okay, kebanyakan masa dia ialah bagi awak rumus SN. So, satu contoh awak boleh tengok dalam latihan yang awak perlu buat hari ini iaitu latihan 5.6. Bunyi soalan macam ni. Dia akan kata, diberi hasil tambah N sebutan pertama bagi satu janjang aritmetik, lepas tu dia bagi awak satu rumus SN yang baru. Padahal kita memang ada rumus SN sendiri kan. Di mana kalau JA kita ada rumus SN sama dengan M per 2, 2A tambah M tolak 1D. Tapi kali ini dalam soalan ini dia bagi satu rumus SN yang baru. Okey, cikgu nak kamu tengok dua rumus ini. Ini rumus yang diberi oleh soalan, ini rumus yang kita belajar selama ini. Kamu nampak apa perbezaan dia tak? Kamu nampak apa perbezaan dia tak? Siapa nak cuba? Kamu rasa rumus mana satu lebih sesuai, lebih senang? Kenapa soalan ini dia bagi rumus baru? Rumus lama tak boleh pakai. Rumus lama itu tak boleh pakai ke? Sebab tak ada A. Okay, so kalau kamu tengok rumus yang kita hafal selama ini, dia ada A, ada D dan lepas tu ada M. Tapi kalau kumpulan soalan ini, kalau kamu tengok, dia hanya melibatkan N. Dia tidak ada A dan D. So, kita akan, apa yang awak nampak dalam soalan jenis ini ialah, kalau dalam soalan ini, dia tidak bagi sebutan kepada kita. Ini saja satu maklumat dia bagi kepada kita. Dia kata hasil tambah N sebutan ialah macam ini. So, kita tidak ada sumber lain untuk dapat A, D. Okay, kalau janjang geometri, kita tidak ada sumber untuk dapat A dan A. Tak macam soalan sebelum ini. Soalan sebelum ini mungkin dia bagikan. Okay, di mana 2, 4, 6 ialah sebutan dalam janjang aritmetik. So, kalau dia bagi kita 2, 4, 6. Okay, 2, 4, 6 kita nampak, oh cikgu ini ialah sebutan pertama. Cikgu beza sepunya dia ialah 2. Kita boleh tapak. Tapi kalau untuk soalan jenis ini, kita punya masalah ialah sebutan pertama tak bagi. Beza sepunya pun tak bagi. Kalau kamu tengok itu pun nanti dia akan tanya kita. Apakah sebutan pertama, apakah beza sepunya. So maksudnya tak mungkin kita awal-awal tahu apa jawapan dia. Okay, so boleh cikgu ulang balik So ini rumus yang diberi oleh soalan. Ini rumus yang kita hafal dalam senarai rumus. So apa perbezaan di antara mereka? Kalau kita gunakan rumus ini, kita perlu tiga maklumat. Iaitu kita perlu tahu apakah sebutan pertama, apakah beza sepunya, kemudian nak tambah berapa sebutan, baru kita mungkin cari jawapan SN. Tapi kalau rumus jenis ini punya, kita hanya perlu satu maklumat saja, iaitu you nak tanya saya berapa sebutan pertama, tambah berapa sebutan pertama, cukup. Saya sudah boleh buat. Saya tak payah tahu apakah sebutan pertama saya, apakah beza sepunya saya sudah boleh jawab soalan ini. Okey, itu pertama, perbezaan antara mereka. So, mungkin awak akan tanya, cikgu kalau macam ini, baik kita belajar ini, tak payahlah belajar ini. Okey, yang kamu kena faham, untuk yang awak belajar dalam senarai rumus ini, dia fleksibel. Dia ialah umum. Okay. Asalkan awak tahu A, awak tahu hasil sebutan pertama, awak tahu beza sepunya, maka awak masuk saja dalam formula ini, awak pasti boleh dapat jawapan hasil tambah N sebutan pertama. Tapi kalau rumus ini, rumus yang diberi oleh soalan ini, dia tak fleksibel. Dia hanya boleh digunakan untuk jawab soalan satu ini saja. Maksudnya antara banyak-banyak janjang ini, satu janjang yang dimasukkan dalam soalan ini saja kita boleh pakai rumus ini. Kalau sekarang soalan B ini, cikgu tanya satu janjang yang lain, sudah tak boleh pakai rumus ini. Sebab rumus ini hanya untuk soalan ini sahaja. Rumus SN ini. Dia hanya sesuai untuk soalan ini saja. Contohnya kalau soalan satu, rumus SN ini hanya sesuai untuk janjang aritmetik ini. Tidak sesuai untuk janjang aritmetik yang lain. Begitu juga kalau soalan 2. Cikgu bagi ini ialah SM bagi janjang geometri. So yang cikgu bagi ini hanya untuk janjang geometri dalam soalan 2 ini. Kalau cikgu ada lagi soalan lain, minta maaf tak boleh pakai sebab dia bukan jenis umum. Jenis umum ialah yang kita hafal sebelum ini.
Di mana kalau janjan geometri, okay, Sn sama dengan A, Rm tolak 1, R tolak 1. Ini yang umum. Okay? Tapi yang umum, dia punya masalah ialah kita perlu tahulah apakah seputang pertama, apakah nisbah sepunya. Kalau kita tidak tahu apakah seputang pertama, apakah nisbah sepunya, kita tak boleh buat. Kita tak boleh buat Sn ini. Boleh kan? So itu yang awak kena faham ya. Kenapa tiba-tiba soalan ini, sebab bila awak tengok nak jawab soalan ini sebenarnya sangat senang. Sangat senang. Hanya selalu dalam exam sebab dia tiba-tiba tidak gunakan rumus yang biasa kita pakai. So kita tiba-tiba plan, tak tahu nak buat apa. Okay? Okay, cikgu balik kepada contoh So cikgu tulis di sini So apa yang cikgu nak ajar hari ini ialah kita nak jawab soalan di mana kali ini dalam soalan itu cikgu bagi rumus yang baru. Okay, bagi rumus yang baru dan dalam nota saya cikgu hanya bagi rumus SN lah sebab ini yang lebih kerap ditanya lah. Kalau rumus TM cikgu jarang jumpa cikgu jarang jumpa. So cikgu hanya tanya inilah bagi contoh untuk SN. Tapi konsep yang sama. Kalau awak boleh faham benda ni, cikgu tanya TM, awak boleh jawab aja. Sebab TM punya soalan tak banyak dan cikgu pun tak boleh jangka apa bentuk yang nampak. Tapi SN agak kerap keluar sudah, so cikgu boleh trace sudah bentuk soalan dia. So soalan ini bila dia bagi satu rumus SN yang baru, secara amnya ada 4 benda dia boleh tanya awak. Pertama, dia terus tanyalah hasil tambah berapa seputar yang pertama. Contoh contoh kamu tengok contoh 1. Okey, cikgu bagi. Okey, rumus SN untuk janjan geometri, untuk sesuatu janjan geometri ialah sekian, sekian, sekian. Okey, lepas tu cikgu tanya, apakah hasil tambah 10 seputar yang pertama? Okey, apakah ini ada dalam modul kamu? Okey, apakah hasil tambah 10 seputar yang pertama? So kita masuk rumus sajalah, tak ada apa pun. Dan kali ini tak payah tahu A, tak payah tahu D, kita sudah boleh buat. Sebab rumus baru ini memang tidak ada A, tidak ada D. Okey, Adam cuba buat. Yang ditanya oleh soalan ialah apa? Kalau wakilkan dalam simbol matematik. Kalau cikgu tanya hasil tambah 10 seputar yang pertama. Yang ditanya oleh saya SN ke TN? SN. SN. S berapa? S10. S10. Kejap. Hari ini cikgu punya komputer bermasalah sikit sorry Tadi pun macam ini. Okey, kejap. So bila kamu tahu dia ialah S10, lepas tu kita masuk ke dalam formula ajalah. So cuba masuk ke dalam formula. S10 sama dengan 2 kali 10 kuasa 2 tambah 4 kali 10. Macam itu saja, tak ada apa. Lepas tu kira. Okey. Awak kira, orang lain pun kira. Nanti tak cek dengan jawapan Adam Jawapan? 240. Okey, 240. Okey. So itu yang pertama cikgu boleh tanya awak lah, iaitu cikgu akan tanya apakah hasil tambah N seputar pertama. Jenis ini yang paling senang sebab kita masukkan nilai N itu saja. Okey, yang kedua cikgu akan tanya awak ialah seputar pertama. So seputar pertama kita ialah A. Tapi sekarang kita tidak ada maklumat A. So apa yang awak perlu tahu ialah apa hubungan A dengan S. Apa hubungan A dengan S? Soalan tanya seputar pertama, tapi cikgu perlu kaitkan seputar pertama dengan S. So, seputar pertama kamu faham kan? S apa sebenarnya ialah seputar pertama? Okey, Pakis? Ya. Kalau cikgu tanya apakah seputar pertama? Apa hubungan A dengan S? Okey, cikgu tanya A dengan S1 sama tak? Sama. Sama kan? Kalau kamu tengok S1 maksudnya hasil tambah 1 seputar yang pertama. So apa dia? Seputar itu tersebutlah, dia tak tambah dengan apa-apa pun. So kalau kamu boleh faham konsep, senang sikit awak nak hafal So bila dia tanya apakah A ialah S1.
Sebab S1 maksudnya hasil tambah satu sebutan yang pertama. Kalau hasil tambah satu sebutan yang pertama, sebutan itu sendiri sajalah. Faham tak? Katakan sekarang dalam rumah awak ada 3 adik-beradik. Okay? Abang kamu, umur dia 20 tahun. Kemudian kamu, umur kamu berapa? 16 16 ke 15? Tak apalah, 16. Kemudian adik kamu, 10. So kalau cikgu tanya, apakah S ketiga-tiga kamu? Jawapan kamu kena buatlah 20 tambah 16 tambah 10, dapatlah 46. So 46 bukan umur mana-mana satu, tapi gabungan mereka. Tapi kalau sekarang, keluarga awak, hanya awak seorang saja, tak ada adik-beradik. Awak seorang saja. Cikgu tanya, apakah jumlah umur semua anak keluarga ini? Awak seorang saja. So, awak akan dapati 16. Sebab awak tak tambah dengan apa-apa. Okay? Sebab awak seorang saja. So, bila kita hasil tambah satu sebutan saja, apa yang awak dapat ialah sebutan itu sendiri. Okay? Itu kalau kamu boleh faham konsep dia, lebih senang nak hafal lah. Okay? Kalau tidak, awak kena hafal bulat-bulat macam ini. So, bila cikgu tanya apakah sebutan pertama, awak kena tulis. Cara penulisan kena tulis A sama dengan salah. Okay, kamu kena tulis A sama dengan S1. Jangan terus tulis S1 saja. Sebab kalau awak tulis S1, itu tidak menunjukkan awak tahu A sebenarnya sama dengan S1. Macam kalau cikgu tak cakap, ada di antara kamu tak tahu kan? So, bila soalan tanya, apakah sebutan pertama, awak tulis dulu A. Kemudian A sama dengan S1. So, sekarang kita cari S1. Okay, sambung. 2 kurungan 1 kuasa 2 Sambung. tambah 4 kurungan 1. Okay, kira. Yang lain tu tekan untuk dapat cek jawapan. 6. 6. Okay, itu kalau cikgu tanya sebutan pertama. Dan cikgu pun boleh tanya sebutan lainnya, bukan setakat sebutan pertama saja. Cikgu pun boleh tanya sebutan lain. Okay. So, Ilya, kalau cikgu tanya sebutan ketiga itu S ke T? T. Okay. T berapa? Apa? Ini T berapa kalau sebutan ketiga? T3. Okay, T3. So, sekali lagi awak kena fikirkanlah apa hubungan T dengan S. Sebab rumus yang ada pada kita hanya ada S saja. S3 tolak bukan. Sekejap. Guna yang hasil tambah sebutan ke hingga ke sebutan ke M tu. Ya, gunakan. Cikgu sudah pernah terangkan rumus ini. So, dia akan jadi S3 tolak S1. 2. S1. Sekejap. Tengok, S3 maksudnya kita tambah sebutan pertama, tambah sebutan kedua, tambah sebutan ketiga. Tapi cikgu hanya nak sebutan ketiga aja. So, apa kena tolak? Apa kena tolak? S1 ke S2? 1. Oh, tolak 2 tu. 2 sebutan. Kita tak nak sebutan pertama, kita tak nak sebutan kedua kan? Kedua-dua tak nak, so kita tolak S2. Okay? Ataupun kamu boleh tengok dalam nota cikgu pada muka surat pertama, cikgu ada katakan yang waktu itu cikgu bagi macam ini, sebutan kedua tambah sebutan ketiga, okay, katakan tambah sampai sebutan kelima. So kita akan buat yang ini kita ikut 5, yang ini kita minus 1. Okay, kita minus 1. So kalau mula dari sebutan 2, kita dapatlah S1. So untuk soalan ini, kalau kamu tengok untuk soalan ini, cikgu hanya tanya satu benda aja. Cikgu hanya tanya sebutan ketiga. So bila cikgu hanya tanya sebutan ketiga, so apa yang awak buat? Ini pun kita ikut, ini kita tolak 1. So kita dapat S3 tolak S2. Ataupun dalam rumus cikgu sendiri pun cikgu pernah tulis untuk awak. Okay, pada muka surat pertama, cikgu pun ada tulis, mana nota saya? Okay. Dalam nota saya awak tengok di tempat TN itu. Sebutan ke N. Cikgu pun ada tulis di situ TN. Cikgu tulis di situ TN sama dengan
Sn tolak Sn tolak 1. Sebenarnya maksudnya inilah. Okay. Tapi cikgu lebih kepada galakkan kamu cuba faham maksud dia. Okay. Supaya dalam exam awak tak payah hafal banyak sangat rumus. Sebab rumus ini memang tak dipekarkan. Rumus ini memang tak dipekarkan. Okay. So di sini so bila soalan tanya apakah sebutan ketiga, kita kena kaitkan dengan S. So S kita sebenarnya ialah S3 tolak S2. Okay. So lepas itu dilihat 2 dalam okay, kurungan 3 kuasa 2 tambah 4 dalam kurungan 3 tolak 2 dalam kurungan 2 kuasa 2 tambah 4 dalam kurungan 2. kira okey, kalau awak bagi saya jawapan 30, maka cikgu memang tahu awak ada salah di sini. Siapa tahu apa kelemahan cara penulisan macam ini? Apa yang tertinggal? Kalian tahu tak? Ada sesuatu awak tertinggal. Saya ingat, mula-mula saya ingat awak memang tahu benda, cikgu ingat awak memang tahu benda itu. So, itu hanya tak tulis saja. Tapi kalau awak bagi saya jawapan 30, maksudnya cikgu memang tahu awak memang tinggalkan dia terus, bukan ingat bukan tahu. Kalau cikgu suruh cek balik penulisan ini ada sikit masalah. Apa masalahnya? Oh, kurungan. Ya, okey. Kamu sentiasa ingat dia bila awak masukkan ke dalam rumus, di sini melibatkan tolak. Bila melibatkan tolak, awak mesti bubuh kurungan, khasnya bila belakang itu melibatkan lebih daripada satu sebutan. Sebab kita ada masalah perlu ubah tanda. Okey, so Ilian tekan sekali lagi. 14. Okey, so jawapan yang betul ialah 14. Okey, berhati-hati bukan dalam tajuk ini saja. Awak sentiasa kena alert dia bila ada soalan ini melibatkan tolak, kemudian belakang tu banyak benda nak isi untuk ini, mesti letak kurungan. Waktu permulaan ini cikgu memang tak letak kurungan di sini. Kenapa cikgu tak letak kurungan di sini? Sebab itu memang S2 satu benda aja. Cikgu letak pun boleh, cikgu tak letak pun boleh, tak ada kesan. Tapi bila saya nak ganti ke dalam rumus, sekarang rumus S2 itu terdiri daripada dua sebutan. So wajib cikgu letak kurungan. Kalau tak letak kurungan, itulah yang jadi jawapan kita salah. Boleh ya? So berhati-hati bukan untuk tajuk ini. Sebenarnya benda ini selalu jumpa. Selalu jumpa. Selalu kejap-kejap kita akan jumpa benda ini. So ini sebenarnya lebih kepada kemahiran asas kamu. Boleh ya? Okey. So itu dia. So soalan boleh tanya apakah hasil tambah berapa sebutan pertama. Cikgu boleh tanya sebutan pertama tersebut dan cikgu pun boleh tanyalah sebutan ke N. Contohnya tadi sebutan ketiga. Okey. Satu lagi yang cikgu boleh tanya ialah ciri-ciri janjang itu berkenaan. So kalau sekarang ini ialah janjang aritmetik, cikgu akan tanya beza sepunya. Kalau dia ialah janjang geometri, cikgu akan tanya nisbah sepunya lah sebab lain janjang dia ada ciri dia masing-masing. Kalau JA mesti tanya beza sepunya. Kalau JG mesti tanya nisbah sepunya. Cikgu tak boleh terbalikkan. Cikgu tak boleh terbalikkan. So bila soalan ini, cikgu tanya apakah beza sepunya dia? So dulu kita kalau nak buat beza sepunya, kita akan ambil dua sebutan yang berturut-turut, lepas tu kita tolakkan. So sekarang kita pun pakai konsep yang sama. Okay? Kita akan ambil dua sebutan yang berturut-turut, lepas itu kita tolak. So di sini, saya tarik kejap. So untuk tahu dua sebutan berturut-turut untuk soalan ini, okay, apakah dua sebutan nak awak pilih? Sebenarnya sesuka hati awak aja, sesuka hati awak saja. Janji dua sebutan berturut-turut. Okey, kalau saya untuk soalan ini, cikgu akan pilih sebutan pertama dengan sebutan kedua. Ataupun cikgu akan pilih sebutan kedua dengan sebutan ketiga atau sebutan ketiga dengan sebutan keempat. Okey, cikgu akan pilih ini sebutan, okey kejap. Okay, kita ada sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat dan seterusnya. Untuk soalan ini kalau cikgu
cikgu akan pilih sama ada ini ataupun ini ataupun ini. Cikgu jarang akan pilih yang ini ataupun dan seterusnya. Siapa tahu kenapa? Siapa tahu kenapa cikgu hanya akan pilih sebutan pertama, kedua, ketiga dan ketiga, keempat. Cikgu tidak akan pilih keempat dan kelima ataupun yang sebutan di belakang-belakang. Kenapa? Siapa tahu? Siapa boleh teka kenapa saya nak buat pilihan macam ini? Untuk soalan ini. Intan boleh tahu? Apa sebabnya cikgu buat pilihan macam ini? Tak tahu. Sebab sikap malas cikgu. Bagi tips sikit. Tahu kenapa? Sebab nanti kalau salah tak apa Tak apa, tak ada. Cikgu salah tak pernah marah kan? Okey, kalau Sebab nanti kena cari lagi yang depan-depan. cikgu nak cari yang depan-depan. Kalau guna yang belakang, yang depan kena cari lagi kot. Tak tahu. Okey, sebenarnya kalau kamu tengok kalau cikgu pilih sebutan pertama dengan sebutan kedua, cikgu sudah ada jawapan sebutan pertama. So nanti jimat tenaga saya. Faham? Okey, kalau saya pilih sebutan kedua dan ketiga, cikgu jimat di sini. Sebab sebutan ketiga sudah ada jawapan. So saya hanya perlu cari sebutan kedua. Begitu juga kenapa cikgu pilih sebutan ketiga dan keempat. Sebab sebutan ketiga sudah ada jawapan. Cikgu hanya perlu membazir masa pergi cari sebutan keempat. Tapi tidak bermaknanya tak boleh. Kalau siapa kata cikgu saya tak nak, saya nak juga sebutan keempat dan kelima. Boleh, tak ada masalah. Hanya langkah awak lebih panjang sikit. Nanti cikgu tunjukkan Sebenarnya tak kisah pun. Kalau kamu kata, cikgu saya nak sebutan ke-99 dan sebutan ke-100. Boleh tak? Boleh. Boleh. Jawapan terakhir awak memang betul. Memang betul. Janji awak ambil dua sebutan yang berturut. Kalau kamu kata, cikgu saya nak sebutan pertama dan sebutan ketiga. Sebab malas. Cikgu pakailah dua itu memang sudah ada. Itu memang tak boleh. Sebab apa? Sebab sebutan pertama dengan sebutan ketiga bukan dua sebutan yang berturutan. Kalau dia ialah dua sebutan yang berturutan memang okey. Okay, so di sini cikgu akan tunjukkan cara pendek punya, iaitu cuba pilih sebutan pertama, kedua ataupun kedua dengan ketiga ataupun ketiga dengan keempat. Cikgu tak pilih cara panjang nanti kita buat. Kita buat cara pendek dulu. Okey, Intan, cikgu ikut awak. Awak nak mana satu? Ya, nak pertama ini ke? Nak petak punya ke? Nak bulat yang ini? Mana dua sebutan awak nak pilih? Cikgu ikut awak. Semua betul punya, jangan risau. Yang petak. Petak punya. Okey, cikgu ikut ini. Tak ada apa sebab ni hanya sebab Intan pilih aja. Cikgu sudah kata betul. So apa yang awak perlu buat, awak kena ada idea dia dulu So kita cari dulu apakah sebutan kedua, apakah sebutan ketiga kita. Kita cari dululah, kita cari dulu. Dan untuk soalan ini nanti awak tahulah sebutan ketiga ini tak payah cari sudah. Kita sudah ada jawapan iaitu 14. Tapi sebutan ini kena carilah. Okey. Ingat lagi bila kita nak tahu beza sepunya, bila awak sudah ada dua sebutan awak bila sudah ada dua sebutan yang berturut, lepas tu nak buat apa? Kalau saya nak tahu beza sepunya, ambil nombor belakang, tolak nombor depan. Akan ambil nombor belakang, tolak dengan nombor depan. Itu idea dia kan. So kita lakukan kerja itu. So bila kita nak buat soalan ini, kamu akan tengok walaupun dia tanya kita beza sepunya, tapi kita tidak mula dengan beza sepunya. Beza sepunya ialah langkah terakhir kita. So mula-mula kita pergi cari dulu apakah dua sebutan berturutan itu. So di sini cikgu perlu cari sebutan kedua sebab belum cari. So ingat balik, macam nak cari sebutan kedua Intan? S apa? Sebutan kedua. S apa tolak S apa? S2. S2? Tolak S1. Ya, okey. S2. Nanti cikgu bawa turun sikit.
Okey, S2. Masuk rumus? Kira kemudian. Sekejap. Awak beritahu cikgu apa nak masuk. Ikut rumus yang dibagi tu Ya, ikut rumus. Kalau awak nak gunakan rumus yang sedia ada punya, M per 2 tambah 2A tambah tolak M1, awak tak ada D. Awak nak cari D kan? Okey, so gunakan rumus yang dibagi. 2 kurungan 2 kuasa 2 tambah 4 kurungan 2. Okey, sambung. Tolak 6. 6, ya. Okey, kalau siapa nampak dia, sebenarnya S1 ni sudah ada. Kita sudah cari sebelum tu. Tak payah buat semula lah. Tapi kalau awak tak nampak, tak apalah. Masuk formula sekali lagi pun tak apa. Jawapan serupa je. Okey, so Intan kira kejap. Cikgu tunggu awak. 10. Okey, sudah dapat 10. Okey, boleh? So kita ada sebutan kedua kita ialah 10. Sebutan ketiga tak payah buat kerja lah. Sebab kita sudah ada, iaitu 14. Maka bila cikgu tanya, apakah beza sepunya? Apa tolak apa, Intan? 14 tolak 10. Okey, ingat dia selalu ialah sebutan belakang tolak sebutan sebelum. So kita dapatlah jawapan 4. Okey, sekarang cikgu bagi kamu tengok di mana kita tak pakai jalan pendek ini. Kita sengaja nak ambil yang belakang punya. Tak apa punya tau. Walaupun di tengah-tengah itu kita dapat jawapan yang berbeza, tapi jawapan terakhir awak tetap 4. So cikgu tunjukkan kepada kamu sebenarnya boleh, tak ada masalah. So cikgu contoh di atas ini saja. Okey, katakan inilah itu. Cikgu nak cari beza sepunya. Ini nanti cikgu akan padam. Awak tak payah salin juga sebab tidak digalakkan buat kerja ini. Hanya cikgu nak beritahu kamu, kalau buat pun tak ada masalah. Okey, kita pilih 2 sebutan yang berturutan. Jangan ambil depan punya, ambil belakang. Nak berapa belakang, ikut awak. Sesuka hati awak. Okey, lepas Intan. Okey, Haras. Awak nak pilih apa 2 sebutan? Belakang sikit. Jangan pilih depan. Depan cikgu tak mahu. Belakang punya. Sesuka hati awak. Haras? 32. Awak nak sebutan 32 dan 32 sebutan. Sebutan? Dengan 34. 34 tak boleh sebab dia mesti berturutan. So kalau awak pilih sebutan 32, satu lagi awak ada 2 pilihan saja. Sama ada awak pilih sebutan ke 33 ataupun sebutan ke 31. Dia mesti berturutan. Okay, you nak? Okay, 33. Okay, 33. Faham Tak boleh 34 dia. Sebab kalau 34 tidak di antara mereka ada satu sebutan lagi. Dia mesti berturutan Penting ayat ini dia mesti berturutan. Berturut-turut. Ada benda hilang ke dalam tulisan cikgu? Memang tak ada. Okay. Sorry, cikgu salah itu. Sepatutnya BN kita berturutan kan? Okay. So sepatutnya 2 sebutan yang berturutan So kita, so nanti sama jugalah. Selepas awak dapat 2 sebutan yang berturutan itu, kejap, sudah. Okay, lepas tu kita carilah apakah beza sepunya kita. Okay, Haras kita buat. Kalau saya nak tahu sebutan 32, ini maksudnya S apa tolak S apa? Haras? Sebutan ke 32 ialah S32 tolak 31. Ya, okey. S32. Hitam terus. Kejap Skrin cikgu hitam. Okey. 32 tolak 31. Okey, kalau sebutan ke 33, S apa tolak S apa pula? S33 tolak 32. Okey, tolak 32. Okey, so masuk ke dalam rumus S32. Aras? Sebut saja tapi tekan nanti. 2 darab
2 dalam kurungan 32 kuasa 2. Sambung. Kita payah tekan, nanti cikgu suruh orang lain tekan. Okey. Lepas tu 3 tambah Ya. tambah dengan 4 darab 30. Okey, sambung. Lepas tu tolak tolak. Sudah, tolak lepas tu. Okey, lepas tu tolak dengan 2 dalam kurungan 2 darab 3/1 kuasa 2 Kuasa 2 tambah tambah 4 darab 31. 31. Macam ini. Ya. Okey. Jadi dia lakukan apa kesalahan, awak masih lakukan kesalahan itu. Apa dia? Tu tak tolak 31 tak tolak 1 Kena ada kurungan. Okey. So, Tak kurungan, okay, pelajar tolak. lelaki tu, tak apa. Harus itu tutup you punya mic. Okay, so tak apa. So, cikgu nanti akan buat untuk T33 juga. Okay, pelajar lelaki tekan sebelah atas punya sebutan 32 punya jawapan. Perempuan buat untuk sebutan 33 sebab cikgu nak buktikan kepada kamu benda ini sama aja. Okay, perempuan buat bawah ini dan lelaki buat atas Cikgu tulis sajalah ya, benda sama. Boleh? Okey, enlarge sudah. Okey, pelajar lelaki, siapa sudah dapat jawapan? 130 cikgu. Sorry? 130. 130. Perempuan? 134. 134. So, bila cikgu tanya apakah beza sepunya, awak akan buatkan 134 tolak 130. Kamu tengok jawapan serupa je. Jawapan serupa je. Walaupun awak tengok canggih betul lah yang ini panjang-panjang, ni besar-besar. Tapi jawapan tak akhir adalah sama. Okay? Boleh ya? So, cikgu sudah buktikan kepada kamu sebenarnya sama je benda ini. So, sebagai orang yang malas macam cikgu, tak payahlah kita pergi sebutan belakang tu. Akhirnya sama juga. Lebih senang kita pilih sebutan yang pernah ditanya oleh soalan. Contoh ini, cikgu pilih antara sebutan pertama dengan kedua. Kalau macam ini, saya hanya perlu cari sebutan kedua. Kalau saya pilih peta ini, tadi Intan punya pilihan, cikgu hanya perlu cari saja sebutan kedua. Sebutan tiga tak payah buat lah. Okay? Kalau saya pilih yang ketiga ini pun okey, sebab sebutan tiga sudah ada. Sebutan 4 saja perlu cari. Okay? Kalau saya pilih yang lain tu, sorry lah, dua-dua kena cari. Tapi tak ada masalah. Jawapan dia sama, hanya masalahnya masa yang digunakan. Okay? Awak akan ambil masa yang lama lah kalau awak pakai atas ini. Tapi tak salah. Boleh ya? So, cikgu padamkan sebab cikgu memang tidak galakkan. Tidak galakkan. Nak buat, cikgu tak tolak maka. Tapi tidak digalakkan. Sudahlah nombor besar lagi. Nak tekan, lagi senanglah kita lakukan kesalahan kan. Dan kemudian membazir masa pula. Sebab subjek matematik tambahan selalu nanti masalah kita ialah tak cukup masa tau. So kalau benda itu kita faham tak boleh pendek, kita pendek lah. Sebenarnya bukan malas, smart. Kita work smart. Okey, kita tengok contoh kedua. Okey, kali ini, sorry ya, cikgu enlarge untuk kamu kejap. Okey, contoh kedua kali ini cikgu bagi rumus SN yang baru untuk sesuatu janjan geometri So inilah dia. Inilah dia. Okey, lepas tu cikgu tanya, apakah hasil tambah 3 sebutan yang pertama? Apakah hasil tambah 3 sebutan yang pertama? Amira? Ya, cikgu. Okey, kalau cikgu nak tanya ini, hasil tambah 3 sebutan yang pertama yang ditanya oleh saya ialah apa? 3S. S. S berapa?
S3 Okey, masukkan. sama dengan 5, 3 tambah 1 tolak 5. Okey, kira. Sekejap you. Okey, cikgu tunggu. Orang lain pun tekan ya. Sekarang benda simple je, tekan tak jadi. $620. Okey, 620. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Cikgu tanya, apakah sebutan pertama? Izzat, apa kaitan A dengan S? Apa kaitan A dengan S? Izzat? Sama je. Apa maksud S1. Sebutan satu. S1. Okay. Okay, so masukkan. 5. 1 tambah 1 tolak 5. Okay, kira cikgu tunggu. $20. 20. Boleh? Serupa je kan teknik dia. Okay, lepas tu cikgu tanya, apakah sebutan kedua? Shikin? Shikin ada tak? Ya, ada. Sebutan kedua, apa hubungan, itu T ke S? T. T berapa? T2. T2. Okay, apa hubungan dengan S? S2 tolak S1. Okay, masuk formula. 5 kuasa 3. Okay. Betul lah. Boleh. Okay, ada di antara kamu cikgu, N tambah 1, 2 tambah 1 ialah 3. Saya nak masuk 3 boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sangat pasti tak ada masalah. Tak pasti janganlah. Okay, sambung. Tolak 5. Tolak 5. Tolak 20. Okay, so sekali lagi berkandung kepada kamulah. Kalau kamu ingat tadi cikgu saya sudah cari, maka awak tak nak masuk formula, semula awak terus ambil jawapan itu pun boleh. Okay, kalau siapa sudah lupa, maka dia pergi buat sekali lagi macam ini. Okay, pun tak ada masalah. Dia buatlah sekali lagi 1 tambah 1 tolak 5. Tapi ingat kena pupuk kurungan. Itu pun tak ada masalah. Jawapan kita serupa je. Okay, so kira kejap. 100. 100. So kalau siapa pakai bawah ini pun awak akan dapat jawapan 100 sebenarnya. Tapi kalau awak lupa letak kurungan, tak jadi 100 lah. Okay, boleh? Okay. So kamu akan dapati untuk soalan ini, bila cikgu tanya hasil tambah berapa sebutan pertama dan sebutan TN, ketiga-tiga ini tak kisah JA ataupun JG, teknik kita adalah serupa. Okay. Dia hanya ada perbezaan di bahagian kalau cikgu tanya nisbah sepunya ataupun beza sepunya. Sebab macam cikgu sudah kata, kalau janjang aritmetik cikgu mesti tanya beza sepunya. Kalau JG cikgu tak mungkin tanya awak beza sepunya sebab dia hanya ada nisbah sepunya. Okay. So untuk ini kita cari nisbah sepunya. Cuba kamu buat tanpa cikgu beritahu apa-apa. Tengok awak boleh tak? Sampai siapa sudah? Atika? Kalau cikgu nak nisbah sepunya, awak nak buat macam mana? Cikgu ikut awak. T2 bagi 1. Okey, awak akan pilih, nanti awak beritahu cikgu awak nak pilih sebutan apa dulu? Sebutan kedua dengan sebutan pertama. Pandai dia. Sebab apa? Tak payah buat kan? So dia pilih sebutan pertama dan kedua supaya tak payah buat. Sudah ada. Tapi kalau awak nak, macam je katalah, kalau siapa nak pilih sebutan lain, tak salah, pergi buatlah. Okay, lepas tu, kalau saya nak, sorry. Okay, so kalau saya nak nisbah sepunya? 100 bagi 20. Kali ini bukan tolak lah sebab dia ialah nisbah. So saya pun bahagi. So kalau kamu kira jawapan? 5. Boleh? So, itu dia. Dan sampai satu tahap soalan kumpulan ini, kadang-kadang awak akan tengok dalam soalan itu, dia tak cakap pun itu ialah janjang apa. Dia boleh bagi soalan macam ini. Cikgu boleh bagi soalan ini. Diberi hasil tambah N sebutan pertama dalam satu janjang. Cikgu tak cakap pun dia ialah geometri. Okay? Cikgu tak ada perkataan ini.
Cikgu tak ada perkataan ini. Okey, cikgu bagilah satu rumus baru untuk dia. Okey, lepas tu cikgu tanya awak, apa hasil tambah 3 sebutan pertama? Apakah hasil sebutan kedua? Apakah sebutan pertama? Tapi kalau soalan ayat jenis ini, cikgu tak boleh tanya inilah. Cikgu tak boleh tanya apakah nisbah sepunya. Sebab tak tahu dia ialah janjang apa. Tapi cikgu masih boleh tanya ini. Sebab kamu tadi sudah nampak. JA ke JG nak jawab tiga benda ini, teknik dia adalah serupa. Yang nampak beza hanya ini sahaja. Itu pun beza di langkah terakhir. Kalau beza sepunya, saya tolak. Kalau nisbah sepunya, saya bahagi. So kalau sekarang soalan ini, dia cakap janjan, dia tak akan tanya benda inilah. Dia akan tanya tiga ini. Awak masih boleh jawab. Jangan nanti bila soalan, Siku, soalan ni tak cakap dia JA ke JG, macam nak buat? Tak ada masalah. Sebab untuk jawab tiga ini memang tak payah tahu dia JA ke JG. Ini kita serupa je. JA pun itu cara awak buat, JG pun itu cara awak buat. Masuk ke dalam rumus saja, hanya rumus dia berbeza. Okay? So kalau kamu tengok rumus ini, sebenarnya cikgu bukan bagi sesuka hati kepada awak tau. Rumus ini memang rumus khas. Okay? Cikgu bagi awak tengok sebab masa ada, right? Okay. Kalau kamu tengok soalan ini, sebutan pertama ini, contoh 2, ini sebagai pengetahuan kepada awak sajalah. Kalau kamu tengok contoh 2 ini, kita ada sebutan pertama kita ialah 20, kita ada A kita ialah 5. Cuba awak tengok saya masuk ke dalam formula SN kita. So ini ialah 20, 5 kuasa N tolak 1 per A kita 5 tolak 1. Kalau saya ringkaskan, 5 tolak 1 ialah 4. 4 dengan 20 boleh potong, dapat 5. Ya, dapat 5. So, cikgu dapat 5 kuasa 5N tolak 1. Kalau saya kembangkan, ini ialah 5 darab 5 kuasa N tolak 5. Dan ini kamu belajar dalam indeks. Maksudnya, 1 tambah N ataupun N tambah 1. So kalau kamu tengok ini, itulah rumus yang cikgu bagi. Apa? Okay. So sebenarnya rumus ini, mana mereka tapak special punya rumus ini ialah dia sudah tahu apakah A, apakah A. Lepas itu dia masuk ke dalam formula umum dia, N dia biarkan. So nanti dia ringkas, dia dapat rumus baru itu. Begitu juga untuk atas ini ya, cikgu tunjukkan untuk kamu sebab masa ada. Okey, so contohnya ini, mana dapat benda ini? Mana dapat benda ini? So kalau soalan ini A awak 6, D awak 4. So dia macam inilah. Kita pakai rumus SN. So M per 2, A kita berapa? A kita berapa? A kita 6. Tambah N tolak 1, D kita 4. So kalau saya ringkaskan, M per 2, 12 tambah 4N tolak 4. Okey, M per 2. So 12 tolak 4, 8 tambah 4N. Kalau saya kembangkan, ini 4N, ini 2N kuasa 2. Kalau kamu tengok ni ya, 4N tambah 2N kuasa 2. Inilah rumusnya. So sebenarnya rumus ini memang bukan sengaja letak punya. Dia sudah ambil kira lah apakah A, apakah D. Lepas tu dia masuk ke dalam tu, dia ringkaskan. Lepas tu dia bagi ini. Itu sebenarnya cikgu kata, okay, rumus khas ini hanya sesuai untuk soalan ini. Hanya sesuai untuk janjang ini. Iaitu janjang yang mempunyai A dia 6, D dia 4. Kalau sekarang A dia bukan 6, nombor lain. Rumus ni tak boleh pakai lah. Dia tak fleksibel. Dia fleksibel untuk janjang ini sahaja. Okay? Boleh So latihan untuk hari ini ialah kejap saja sebenarnya. Latihan 5.6, soalan 1 dan soalan 2. Okay. So cikgu sampai sini saja pengajaran saya untuk hari ini. Okay. So terpulang kepada kamu, kalau awak rasa cikgu saya sudah boleh